Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah subuh pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Rafiuddin Zainal yang jadi imam subuh pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpah kurnia serta rahmat dan kasih sayang Allah, maka kita dikumpulkan pada pagi yang barakah ini, pada pagi Sabtu bertarikh 21 Ramadan 1435 Hijriah, yang mana kita telah sampai ke hari 21 puasa, yang mana kalau diikutkan kiraan kurang lebih 8 hari saja lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan yang barakah ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengurniakan nikmat-nikmat kita, iaitulah nikmat mata untuk melihat, nikmat hidung untuk bernafas, nikmat mulut untuk berkata-kata, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat tangan untuk memegang, dan nikmat kaki untuk berjalan. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang paling besar ialah nikmat iman yang ada daripada diri kita, dan nikmat Islam yang masih ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan istiqomahkan kita dengan amalan yang kita ada ni, insya-Allah. Terima kasih kepada pengurusi majlis sebentar tadi. Terima kasih juga kepada Nazir Masjid Ar-Rahimah, Dr. Hamzah, yang mana telah mempelawa saya untuk memberi tazkirah pada pagi yang mulia ini, yang mana pada kalau ikutkan jadualnya saya dijadualkan untuk jadi imam qiyamulai aja. Kata orang ni tazkirah terjun lah, biasa dengan bidan terjun, ini tazkirah terjun lah. Jadi kita raikan hajat atau rumah, sebabkan patutnya tadi saya memimpin untuk imam qiyamulai, tapi disebabkan berlaku sedikit kelewatan, saya masuk, imam dah takbir Allahu Akbar yang pertama, terlewat, tak apalah, kita makmum belakang. Ingatlah saya dah tugas, rupanya ada tugas yang kedua. Tadi sahabat saya Imam Hafiz, itu sahabat saya, patutnya kalau ikutkan mungkin dia imam pagi subuh ni, tapi mungkin ada hal lain, tinggalkan saya sendirian, jadilah saya imam, insya-Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya terkejut tengok waktu qiyamulai pagi tadi, masya-Allah, ada dalam 3 saf, 4 saf. Orang iktikaf pun ramai, insya-Allah. Kalah tempat saya. Saya duduk di Taman Melati, Gombak, tak jauh dari sini, lebih kurang 5-10 minit sampai lah. Tengok, masya-Allah, masyarakat sini saya kagum, istiqamah. Saya katakan semalam tak mula lagi qiyamulai kalau ikutkan jadual, tapi dah ada orang dah duduk kat masjid ni iktikaf. Alhamdulillah, satu usaha yang baik dalam kita usaha meramaikan 10 malam terakhir Ramadan ni, yang mana kalau kita tengok situasi ataupun senario di Malaysia ni, masyarakat kita ni lebih imarahkan Ramadan 10 malam yang terawal, tapi 10 malam terakhir dia mengimarahkan pasar raya, gudang-gudang besaran dan di luar sana. Kalau kita tengok masyarakat Arab di Mekah misalnya, 10 malam yang terakhir ni lah masjid penuh, seolah-olah macam malam pertama bulan puasa. Kat tempat kita ni penuh sampai ke belakang, tak muat Masjidil Haram tu, limpah ruah sampai ke Jalan Raya. Sebab orang nak merebut 10 malam terakhir ni sebagai kata Nabi, carilah dalam 10 malam terakhir Ramadan ni Lailatul Qadar, malam Al-Qadr, yang mana dikatakan lebih baik, lebih bernilai daripada 1000 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan untuk Allah sekalian,
1000 bulan kalau kita dinisbahkan dengan tahun, kalau dicongak dibahagi lebih kurang 83 tahun. Ada tak tuan-tuan yang sini umur 83? Saya rasa ada. Saya tengok umur mungkin dah sampai 90 ada sini. 83 tahun beribadah tanpa henti. Allah ganjarkan dengan satu malam saja beribadah. Tuan-tuan, kalau kita tengok malam nisfu Syakban, biasa orang kita Malaysia ni dia buat Yasin 3 kali. Sini ada buat je, baca Yasin 3 kali malam nisfu Syakban. Ada ya? Alhamdulillah. Ada orang kata bid'ah, dolalah dan sebagainya. Kita ketepikan. Benda yang baik dikatakan bid'ah, benda yang buruk senyap gitu. Apa yang salahnya dengan baca Yasin 3 malam? Jadi kalau kita ikutkan baca Yasin, kalau ikut kafiat orang lama ni, ulama-ulama yang silam, katakan yang pertama, kita mohon baca Yasin ni untuk dipanjangkan umur. Katanya dipanjangkan umur. Apa saya nak panjang umur? Kalau umur dah 90 tahun nak panjang umur macam mana lagi, Haji? Kata dia, Haji dah umur 90 tahun dah, tapi nak baca Yasin untuk panjang umur lagi. Nak berapa tahun lagi hidup? Berapa tahun? 100 tahun? 200 tahun? Masya Allah, tabarakallah. 90 tahun dah umur, malam nisfu Syakban tak pernah miss. Sebab apa je? Saya nak panjang umur. Doa panjang umur. Panjang umur macam mana lagi? Dah 90 tahun hidup, tak puas lagi. Cicit tu nak tunggu dapat anak lagi. Nak katakan umur kita singkat sebenarnya. Kalau ikutkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi Muhammad sekitar 63 tahun. Berbeza dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Yang mana kalau ikutkan umat Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Nuh sendiri 950 tahun. Tapi umatnya berkurang dalam 70-80 orang sekitar tu. 950 tahun hidup, umat dia hanya 80 orang. Nabi Muhammad SAW, umatnya dia hidup 63 tahun. Tapi umatnya Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tengok indeks tahun ni saja, 1.4 bilion penduduk muka bumi ni terdiri daripada orang Islam. Kalau kita dikumpulkan kekuatan orang Islam ni, kumpul ramai-ramai, serang Israel, hancur Israel. Tapi sayangnya kita berpecah-pecah. Sama seperti sabda Nabi Muhammad SAW, umatku di hari zaman akan berpecah kepada 73 golongan. 72 golongan semua dakhalan nar, semua masuk neraka. Satu golongan saja yang selamat. Siapa itu ya Rasulullah? Al-Jamaah. Siapa jamaah? Mudah-mudahan kita ni lah. Dia dikatakan sebagai Al-Jamaah. Ada riwayat kata Al-Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, nak dikaitkan tadi dengan saya katakan tadi, malam nisfu Syakban kita minta doa panjang umur. Kenapa ulama kata baca ayat yang pertama panjang umur? Kalau umur dah 90 tahun nak umur macam mana lagi? Panjang macam mana lagi? Itulah dan disebahkan kepada malam Al-Qad. Mudah-mudahan dengan keberkatan malam nisfu Syakban tu, bukan umur kita, bukan angka umur kita yang bertambah, tapi kita doakan mudah-mudahan kita sampai kepada malam Lailatul Qadar yang dikatakan ganjarannya menyamai 83 tahun beribadah. Itu maksudnya. 83 tahun kita tak mampu nak buat ibadah 83 tahun. Tak payah kata 83 tahun, 83 minit nak berhenti pun tak boleh. Tapi saya tengok Masjid Ar-Rahimah ni alhamdulillah. Ada pula uru-uru saya dengar tadi, muslimat masjid ni teringin sangat nak solat sunat tasbih. Imam tak buat pula solat sunat tasbih pagi tadi. Masya-Allah, solat sunat tasbih kalau paling kejap pun 30 minit. 30 minit, tapi orang muslimat nak sini. Saya rasa kalau muslimat nak, orang muslimin apatah lagi 30 minit. Kita nak katakan bagusnya saya kagum dengan masjid ini menitik beratkan amalan-amalan sunat pada bulan-bulan Ramadan ini. Jadi saya kaitkan tadi, malam ini, malam Al-Qadar ni, kita hendaklah mencari pada malam 10 malam terakhir. Sebagian kata pada 17 Ramadan nuzul Al-Quran baru ni. Jadi jangan kita kira malam ni malam ganjil, jadi kita datang malam ganjil 21, 23, 25, 29. Malam ganjil dia orang penuh masjid. Besok kira malam ni malam yang ke-22, dah kurang dah orang. Kenapa kurangnya ni? Malam 22 Ustaz, malam 22 buat apa? Nabi cakap malam ganjil, ni malam 22. Tuan-tuan dan puan-puan untuk sekalian, kalau kita nak kira lah, kalau kita berkira sangat dengan Allah ni, kita secara logik fikir, bulan apa, dunia kita ni bulat,
masa kita berbeza-beza. Berbeza-beza. Mungkin kat kita hari ni dah 21 Ramadan, di sana, di sebelah timur sana mungkin dah 22, di sebelah barat mungkin dah 20, baru 20. Jadi masa kita tak kira. Jadi mana satu malam Ramadan? Takkan malam ni Malaysia 21 Ramadan, malaikat pun datang, oi malam ni malam ganjil. Habis dekat Mekah belum lagi, malam esok. Boleh pula pilih-pilih. Sedangkan malam qadar tu satu hari je. Jadi kita jangan kira sangat. Ibadah kita nak pergi kira ni, jangan sampai Allah pergi kira dengan kita pula nanti. Insya-Allah, tabarakallah. Begitu juga nak kirakan masa ni. Baru ni kita dengar peristiwa MH17. Tuan-tuan semua sedia maklum. Saya tengok pun saya pelik. Waktu penerbangan 12.30 hari waktu tempatan, di mana Moskow, ingat. Tiba di Malaysia 6 pagi. Saya kira 12.30 hari sampai 6 pagi. Macam mana kiraan dia tu? Kapal terbang paling lama pun dalam 16 jam tanpa henti. Tapi yang ni 12.30 hari, 12 jam, mungkinlah boleh sampai. Tapi nak kirakan bila tengok balik, rupa-rupanya waktu tempatan lebih kurang pukul petang, waktu petang. Jadi nak katakan masa kita tu memang berbeza, tak sama. Waktu azan pun lain, sedangkan kat sini subuh, mungkin dekat Australia sana mungkin waktu maghrib. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar mukadimah kita pada pagi ini, saya tidak bersedia untuk memberi tazkirah pagi ini, tapi disebabkan hajat, saya telah terperasan pula satu kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu peringatan bagi yang lupa, satu kitab hadis yang bagus yang menerangkan kita kepada perkara-perkara yang kita lupakan. Jadi saya suka untuk memilih satu hadis dalam bab seksa kubur dan dahsyatnya. Masya-Allah, ustaz ni pagi dah cerita pasal kubur kan? Apa tak ada ketajuk lain ke dalam banyak hadis ni? Tuan-tuan dan puan-puan, kita mati tak tahu bila. Tak tahu. Adakah orang yang naik kapal terbang MH17 tu tahu dia akan mati malam ni? Tidak. Tak ada siapa tahu. Tantah tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri sekalipun keluar masjid tiba-tiba jatuh mati. Allah Ta'ala punya kerja. Kita tak boleh tahu. Jangan sangka orang yang sakit kat hospital ICU, kena kanser hati, jantung semuanya, mati dulu. Tantah kita yang nak menziarah dia ni, kita mati dulu tengah jalan. Allah Ta'ala punya kerja. Saya bawa satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha karihal lakum arba'ah. Al-abasu fi salat, wal-laqwa fil qira'ah, wal-rafasu fi siyam, wad-dahiku indal maqabir." Sesungguhnya Allah tidak suka pada 4 perkara. 4 perkara Allah tak suka. Banyak sebenarnya perkara Allah tak suka, tapi 4 perkara je Allah kata Allah tak suka dalam hadis ni. Iaitulah main-main dalam solat dan lara, yakni tidak hirau dalam bacaan Al-Quran ataupun ribut-ribut, yakni cepat baca Quran, ribut-ribut kata orang Indonesia, dan berkata keji waktu puasa dan gelak tawa di kubur. Ini hadis ni 4 perkara yang Nabi tegah yang mana Allah tak suka. Kalau kita tengok yang pertama sekali, main-main dalam solat. Main-main dalam solat ni bukan macam kita tengok anak-anak kat belakang waktu orang solat Jumaat, dia lah main-main. Bukan, tuan-tuan dan puan. Hadis ni bukan untuk budak-budak saja, untuk kita ni yang memang dah akhir balik, yang memang dah tunggu masa untuk jumpa kubur. Rumah kata pergi, kubur kata mari sini, mari sini, mari sini. Main-main dalam solat, yakni kita lewatkan solat. Misal kata Zuhur dekat sini mungkinlah 1.20, Asar 4.30, tapi pukul 4 baru kita solat. Sedangkan 1.20 sampai pukul 4 tu tengok TV atau apa saja perkara-perkara melalaikan. Bahkan kalau kita berniaga sekalipun, kadang-kadang kita leka. Kalau kita tengok situasi bazar Ramadan, bulan puasa ni bazar Ramadan, hakikatnya bazir Ramadan. Bazar Ramadan, bazir Ramadan kan lebih kurang tu. Sebab apa? Saya tak kata, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berniaga ni terpulang. Nabi sendiri berkata 90-10 rezeki itu datang daripada berniaga. Saya galakkan berniaga. Cuma hati-hati kita dalam solat. Jangan sampai kita tergelincir waktu solat disebabkan kesibukan kita mencari rezeki, sampai solat kita abaikan. Satu riwayat,
saya nak bawakan. Di zaman Nabi Musa AS, ada satu orang, bukan satu orang, sepasang suami isteri yang hidupnya tak ada anak. Kahwin lama sangat tapi tak ada anak. Kemudian dia bernazar, wahai Tuhanku, ya Allah, sekiranya aku dapat anak, kami berdua ni akan minum air kencing anjing hitam. Tuan-tuan, air kencing anjing hitam. Dia bernazar nak minum air kencing anjing hitam. Syariat Nabi Musa AS, kalau misal kata bernazar sekalipun buruk, tetap wajib buat, wajib laksanakan apa cara sekalipun. Cuma zaman Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad SAW, kalau bernazar yang buruk-buruk tak boleh buat, bahkan haram buat, tapi wajib membayar denda kifarah. Itu dia beza antara kita dengan Nabi Musa SAW. Nak diceritakan, dikisahkan, Allah mentakdirkan pasangan ini mendapat anak. Kemudian mereka dah bimbang, macam mana nak buat ni? Kami dah janji untuk minum air kencing anjing hitam. Sanggup ke nak minum air kencing anjing hitam? Jangan kata air kencing anjing hitam, air kencing sendiri pun kita tak sanggup minum. Air kencing anjing hitam apatah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Berjumpa dengan Nabi Musa AS. Wahai Nabi Allah, kami ni dah bernazar, seandainya kami dapat anak, kami berdua akan minum air kencing anjing hitam. Sekarang kami dah dapat anak, macam mana ni? Buat tuduh. Nabi Musa AS berdiam dulu. Kemudian bercakap, kamu dah bernazar dan kamu wajib buat juga. Dua-dua tadi bila dah dengar daripada Nabi mereka sendiri, akhirnya akur nak mencari air kencing anjing hitam. Mereka pun berlalu. Sebelum mereka beredar, Nabi Musa AS panggil balik, kejap, mari sini balik. Nak tak aku tunjukkan satu benda yang mana kalau kau buat benda ni menyamai kau minum air kencing anjing hitam? Nak tak? Itu dia. Benda ni lebih baik daripada air kencing hitam, tapi sama nilai. Nak? Kata dia, boleh, Nohan, boleh, kata dia. Kemudian Nabi Musa AS pun kata, kau pergi ke satu rumah hujung kampung sana, waktu hujan, kau tadah air hujan yang jatuh daripada bumbung rumah tu, kau tadah air dia semangkuk, minumlah berdua. Kemudian mereka pun pergi minum, tadah, kemudian minum. Berjumpa dengan Nabi Musa AS balik, ya Rasulullah, kami dah sudah minum, adakah kami dah terlepas daripada nazar kami? Ya, kata Nabi Musa AS. Bagaimana? Sesungguhnya tempat yang kau pergi tu, rumah yang kau pergi tu, ialah rumah orang yang tak solat, melalaikan solat, main-main dalam solat. Maka Allah Ta'ala menjadikan air hujan yang jatuh ke bumbung rumah dia tu lebih hina daripada air kencing anjing hitam. Masya Allah, tabarakallah. Air kencing anjing hitam hinanya ke manusia yang tak solat. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang Allah sekalian, rumah ditimpa hujan dihinakan, lebih hina daripada air kencing hitam, apatah lagi air tangan orang yang masak dan kita makan. Wallahu a'lam. Kalau kita perhatikan rumah kita, mungkin isteri kita masak, mungkin ibu kita masak, mungkin anak kita masak, atau siapa saja yang masak, pastikan orang yang masak itu jaga solat dia. Sebab yang makan tu kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita. Tapi bagaimana pula situasinya kalau kita makan di luar? Kalau kita tengok guru-guru pondok, hati-hati dalam bab ni. Sebab dia ada unsur was syubhah. Takut walaupun nampak orang tu nampak baik pada luarannya, tapi dia tak tahu amalan orang ni, entah solat entah tidak. Sebab tu kita perlu hati-hati bila makan di luar. Jangan, oh sedap, bedal, tempat mana makan berbuka hari ni? Dekat sana, apa-apa je yang makan kan. Tapi tak tahu orang yang masak tu halal tidak. Bab halal dan haram hari ni, orang kita ni tengok pada cop jakim aja. Dia tak tengok pada kaedah nak membuat semua tu. Dulu heboh pasal isu DNA babi. Jakim kata halal, sebagian kata pula haram. Halal haram, halal haram. Si isu Cadbury yang kecil tu pun heboh satu Malaysia. Padahal kita banyak lagi benda-benda lain yang nak dihebohkan. Tapi isu Cadbury, seolah-olah kita mempromosikannya dengan secara tak sengaja. Orang tak tahu Cadbury, Cadbury, halal, Jakim kata halal, beli. Dan menguntungkan syarikat tu.
Itu semualah menyebabkan kita ni semakin lalai. Benda-benda kecil kita naikkan, benda-benda besar kita senyapkan. Apa benda besar? Masyarakat yang ditindas, yakni orang-orang miskin yang tak dibela, anak-anak yatim yang hanya diraikan pada bulan Ramadan, masyarakat ibu tunggal yang disisihkan, hanya diraikan pada bulan Ramadan. Ini yang harus kita ketengahkan. Saya biasa bersama dengan NGO-NGO, kita berziarah gelandangan-gelandangan. Bila masuk dalam Facebook sekarang ni kan, media sosial, kecoh gelandangan macam ni sana sini bertaburan. Barulah ada pihak yang nak bantu. Sebab dah kecoh. Biasalah sekarang ni isu kalau masuk Facebook, kecoh satu Malaysia, barulah ada pihak yang turun padang. Baru ni satu orang hafiz daripada Burma, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan satu video dia dalam penjara, mengalunkan bacaan Quran, Masya Allah, sedap. Macam seorang qari, memang qari pun, seorang hafiz. Saya tak pasti sebab banyak sangat orang kata dia ni mencuri hasil masuk penjara. Ada pula kata dia ni tak ada pasport. Wallahu alam, kita tak tahu kesahihannya. Tapi yang saya tahu, dia adalah jemaah tabligh di Sri Petaling. Bila dah kecoh, meletup panas benda ni, dapat tahu ramai pula, bukan 10 orang nak berebut nak jadikan dia nak angkat. Termasuklah Datuk Seri Zaid Hamidi. Nak berebut ambil dia jadi anak angkat untuk masuk ke dalam tahfiz dia di Melaka. Akhirnya dapat Zaid Hamidi lah, sebab dia dapat dia di KDN. Dia yang berkuasa dalam hal ehwal penjara ni. Orang lain nak macam mana pun tak boleh membatasi kuasa dia. Nak katakan itulah, bila dah masuk isu baru meletup. Jadi balik pada solat, jauh dah kita pergi ni. Nazir kata setengah jam je. Ingat apa-apa dah ni, kita buat jam pula. Di situ nampaknya, insyaAllah sebelum 7.30 lah kot. Jadi lagar tidak hirau dalam bacaan Al-Quran ataupun ribut-ribut. Kita baca Quran laju-laju, tadarus ni 30 juzuk mesti habis sebelum malam akhir Ramadan. Berebut-rebut nak baca, oh tak habis, okey berpecah-pecah pula. Okey, kau baca sana, kau baca sana, tujuh supaya kita habis juga malam ni. Masya Allah, tabarakallah. Tadarus tuan-tuan. Tadarus tu maksudnya apa? Kita nak belajar, nak baiki bacaan Quran kita. Tak perlu dikejar sangat khatam. Khatam ni boleh buat bila-bila. Yang kita nak bulan Ramadan ni tarbiyah. Saya katakan bulan Ramadan ni madrasah. Madrasah yakni untuk tarbiyah kita, belajar kita sesuatu yang lebih baik. Sebab itulah dikatakan orang yang apa, hadis Muhammad, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Kalau tuan-tuan hidup dah 70 tahun, 70 tahun baca hadis tu, baca ayat tu, Al-Quran tu, surah Al-Baqarah ayat 153, takkan tak jadi bertakwa lagi, takkan tak takut kepada Allah lagi. Jadi kenapa ayat ni diturunkan? Kenapa seiring dengan ayat puasa? Kalau kita nak tengok la'allakum tattaqun tu disebut dalam bulan Ramadan, ulama mentafsirkan bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, mendidik kita. Kalau nak tengok kita ni jadi orang bertakwa ke tidak, tengok selepas Ramadan. 1 Syawal, tengok masjid ramai macam ni ke kuliah subuh, insya-Allah. Solat maghrib isyak adakah ramai sampai ke belakang? Kita tengok. Tak payah tengok lain. Ni kalau sebut tengok, kita tengok orang lain. Orang tu bulan puasa je nampak muka dia. Tak perlu kita kata orang, kita kata diri sendiri. Takut-takut kita kata orang, besok kita pula ini bahaya, penyakit kita. Nilai diri sendiri, adakah aku ni orang bertakwa ke tidak? Lepas bulan puasa, adakah aku jadi orang ataupun jadi beruang? Kita tengok balik. Contoh je tu, guru saya pernah mengatakan, dia bagi satu kiasan. Bulan puasa, kenapa malam puasa, malam pertama tarawih, orang ramai sangat sampai ke belakang, sampai masjid kadang-kadang tak cukup ruang, sampai bentang tikar kat jalan. Kenapa? Sebab malam pertama syaitan dah diikat, dibelenggu. Jadi orang ni dah terlepas daripada benda-benda yang mengarut ni.
buat jahat, hati dia dah bersih, maka dia masuk ke dalam masjid sembahyang beribadah. Tapi sebelum syaitan diikat, dia pesan pada nafsu. Nafsu, kau tolong jaga tuan kau ni, kau sesatkan dia, kau teruskan dengan nafsu kau. Jangan sampai dia leka dengan ibadah dia bulan Ramadan ni. Tapi malam pertama, nafsu baru diberi tak ada air ke? Oh, insya-Allah. Biasa kuliah subuh ada air, boleh kat berhenti kejap. 8 hari lagi tuan-tuan. Nafsu baru belajar macam kita, orang baru lepas graduate, ada praktikal, tak pandai buat kerja lagi. Jadi tiba-tiba orang yang dah profesional ni dah bersara, tiba-tiba yang praktikal terkial-kial buat kerja. Macam tu lah kan nafsu. Orang dah profesional, syaitan ni dah pro dah ni, tiba-tiba kena tangkap, tinggallah nafsu tu kata kanting praktikal. Dia buat slow-slow, jadi tak dapat nak jinakkan hati manusia ni. Manusia pun ramai bertarawih, ramai masjid, surau, maghrib, isyak, subuh, semua ramai. Tak cukup kuliah subuh, tak cukup kuliah maghrib, kuliah zuhur pun ada, kuliah asar pun ada. Tak pernah ada buat kuliah asar, ada pula kuliah asar. Jadi masuk 10 malam yang kedua, nafsu dah pandai dah. Oh, aku dah mahir, dah tahu saya belok hati manusia ni. Maka separuh jemaah yang jaya kalah dengan nafsu. Masuk 10 malam yang ketiga, nafsu dah bagus dah. Oh, terror dah, aku boleh sesatkan semua orang ni, aku boleh lekakan dia ni. Maka kita pun leka dengan dunia. Kurang jemaah, adalah 3-4 saf. Daripada belakang saf-saf tu, tinggallah 3-4 saf. Alhamdulillah ada juga. Saya balik kampung tu lagi, kampung saya di Negeri Sembilan, surau, imam, Bilal, jemaah muslimat 2 orang. Jadilah kalau Bilal tak ada, imam lah sendiri yang selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak syok lah, dia baca, dia selawat, tak ada feel. Jadi nafsu berjaya mengalahkan manusia. Tapi kenapa pagi Syawal, Masya Allah ramai. Pagi Syawal tu, nak kata pagi Syawal, malam Syawal tu waktu maghrib syaitan dilepaskan, tapi ramai orang sampai ke belakang waktu pagi Syawal. Kiasannya syaitan baru keluar penjara. Jadi dia kata, nafsu, okey, beres, well done, good job, pergi, biar aku punya kerja. Nafsu pergi. Syaitan pagi-pagi Syawal, dia lah nak refresh balik, dah lama tinggalkan kerja dia. Buat musyawarah dulu. Dia ada musyawarah juga tuan-tuan, bermusyawarat. Sebab itulah ramai orang habis. Sebab syaitan musyawarat, persidangan PBB, musyawarat tergempar, syaitan-syaitan sedunia. Masya Allah, habis sekali, ramai. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tengok waktu Zuhur pagi Syawal, kat mana manusia-manusia yang tadi ramai tu? Waktu Zuhur hari pertama Syawal, tengok imam mungkin 1 saf, mungkin 2 saf. Tapi yang saf belakang tu mana pergi? Time itulah syaitan dah menguasai balik, dah mula gerak kerja dia balik. Ini cuma kiasan tuan-tuan puan. Jangan cakap saya ni buat hadis palsu apa-apa semua. Tidak, guru saya bagi kiasan. Kiasan ni pandai-pandailah fikir. Nak katakan kita ni leka dengan nafsu, syaitan dah tak ada, tapi nafsu kita ni yang buatkan kita ni leka dengan ibadah-ibadah kita. Tu tak suruh kita fikir. Kemudian dikatakan berkata keji waktu puasa. Waktu puasa berkata keji. Berkata keji ni tak semestinya kita mengumpat orang, tak semestinya kita mengutuk orang. Kadang-kadang kalau sekarang ni zaman media sosial, orang seronok nak sebarkan aib orang lain. Tu kira perkara keji jugalah. Baru ni yang kecoh dekat Kuantan, perempuan mengamuk, tukul besi di balingnya, steering lock, tang. Saya tengok dahsyat juga. Dulu saya belajar dekat Kuantan, tak berani lah pergi Kuantan, takut jumpa, insya-Allah. Tapi nak dikatakan, saya difahamkan, saya dah tengok dah, mereka berdua dah saling memaafkan. Nak dikirakan isu tu dah settle. Cuma menjadi perhatian pihak polis. Tak apalah kerja polis. Yang menjadi permasalahannya orang kita ni seronok, siap ada parodi, video parodi. Malaysia ada video-video yang heboh sikit,
buat parodi. Parodi tu yang buat lawak-lawak sebaliknya tu, kononnya nak mengatakan yang sebelah tu sebenarnya patut perkara aib. Barang siapa yang membuka aib manusia di dunia, Allah membuka aib dia di akhirat kelak. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dalam masjid ni saya kira mungkin dalam hampir 100 lebih. Oh, lambat ya. Oh, yalah biasalah astro waktu hujan lambat sikit sampai. Jadi katakanlah kita kat sini tiba-tiba Allah tayangkan, tak payah Allah tayangkan, Nazir masjid tayangkan video kita, aib kita. Orang ni dekat rumah macam ni perangai dia. Kat rumah dia bogel mandi, dia kata. Habis aib dia dedahkan. Tuan-tuan dan puan-puan malu. Saya pun tengok malu. Siapa pun tengok malu. Tapi di akhirat tak ada siapa pun yang terlepas daripada tengok tonton video kita. Sejak zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat, semua tengok live streaming perbuatan kita, walaupun sekecil-kecil zarah, semua ditayangkan. Tapi kalau kita tak nak aib kita dinaikkan, aib kita dibuka, maka hati-hati, jangan suka-suka nak sebarkan aib orang lain. Biar orang lain nak buat apa, itu dosa dia. Kita boleh hina, kita boleh kutuk, ataupun kita boleh mengata satu kesalahan perbuatan orang, tapi jangan kita hina manusia itu. Itu bahaya tuan-tuan. Orang mencuri, kita hina kerana dia mencuri, bukan kerana orang dia tu. Kau jangan dekat dengan dia, dia tu pencuri, pengkhianat. Tengok muka dia pun menyampah, jangan bagi dia masuk masjid, keluar. Itu salah, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan kata lagi, bergelak tawa di kubur. Ni gelak tawa di kubur. Mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan dekat kubur, kita Assalamualaikum warahmatullahi, lalu kat kubur, insaf. Tapi ada sebagian orang buatkan kubur tu macam saya pernah tengok dekat taman perkuburan ibu kota, tak jauh daripada rumah saya. Sebelah tu pasar malam kalau hari Selasa. Seolah-olah mereka ni tak tahu yang dia ni akan mati. Bergelak tawa. Siap tu ada yang jual kaset ataupun VCD, pasang pula lagu. Padahal sebelah kubur. Hari Selasa mesti riuh. Dan ada pula dekat taman ibu kota tu, dekat kubur tu, orang buat tayangan gambar, lakonan filem. Berlakon, okeylah, mungkinlah niat dia baik untuk mengisafkan orang. Tapi kru-kru tu dengan tidak menjaga batasan auratnya, batasan pergaulannya, bergelak tawa sana sini, masya-Allah. Saya tegur satu pejabat produksi. Saya pernah dipanggil tuan-tuan. Saya tak tahu, saya jadi mangsa keadaan, Allah alam lah. Saya menguruskan jenazah hampir 10 tahun. Dan saya biasa memang bawah hospital Sungai Buloh, Selayang dan Ampang. Adalah lebih kurang dalam 5-6 tahun lepas, saya tak ingat. Ada satu filem, saya tak nak sebut filem, nanti tuan-tuan cari. Buka YouTube, tengok, ni ustaz dia. Tak nak. Saya ni dipanggil untuk katanya ada talqin mayat kat kubur. Okeylah, buat apa? Lepas isyak. Kemudian saya pergi ke taman kubur ibu kota tu, saya tengok spotlight kiri kanan. Agung ke yang meninggal? Besarnya spotlight. Selalunya bawah kemah je, ataupun orang angkat lampu tu suluh gini, Ustaz baca talqin gitu. Ini spotlight kiri kanan macam stadium bola. Ada pula lori bomba. Masya-Allah, apa benda ni? Saya risau juga fikir. Saya pergi juga tengok kiri kanan ada kamera. Wah, ni memang orang besar mati ni. Bukan cacaran orang mati ni. Kalau tuan-tuan pernah tengok Murti, pendaki gunung Everest yang mati, yang katanya dulu keluarga dia kata Hindu, pejabat agak pengajar agama Islam kata dia orang Islam, bergebut mayat. Kubur dia kat ibu kota. Syazlin, puteri yang Syazlin, kanak-kanak yang mati dibunuh kejam tu, berapa tahun sudah, kuburnya di ibu kota. Memang ramai macam itulah keadaan dia. Jadi saya fikir macam itulah keadaan dia. Tiba saya, Ustaz, tunggu dulu, babak Ustaz sekejap lagi. Babak aku pula ni, rupa-rupanya syuting filem lah. Masya-Allah, aku sudah terkena lah. Ikut sajalah. Apa dia babaknya? Ni mati, kita baca talqin. Okey, baca talqin tak apalah, insaf, niat kita insafkan orang. Tapi Ustaz, ada satu lagi babak dia. Apa dia? Waktu baca talqin tu hujan ribut.
Masya Allah, patutlah lori bomba sebelah. Rupanya waktu membaca talqin, boom, hujan. Saya tuan-tuan dan puan-puan, babat saya sekejap je. Kalau tengok muka 5 saat je. Tapi nak kira kat. Daripada isyak sampai ke subuh saya kat situ. Saya kata wallahualam, wallahi ini kali pertama kata aku tak nak dah. Daripada isyak sampai ke subuh, babat 5 saat. Dipotong macam mana entah. Padahal aku baca bukan main panjang. 5 saat je tunjuk muka. Cuma tengah muka sedih gitu. Sedih bukan sebab mati, sebab sedih kena hujan sejuk. Dengan malamnya, Masya Allah, kita pakai jubah nipis pula hari tu. Sejuk gigil. Masya Allah. Baginya aku RM60. RM60, Masya Allah. Kejam betul lah tu. Kurang-kurang bagilah setiap sejam tu RM60, okey juga. Kad tu dia tak kira. Dia kira 5 saat tu, 5 saat RM60 dah lah. Masya Allah. Tapi tak apalah, itu lepas ni kita. Kurang-kurangnya ada jugalah bukti. Bila dah tua nanti tunjuk ke anak cucu. Ni gambar masih muda. Ada jugalah kan. Fikir macam tu lah. Kita fikir positif lah, benda dah berlaku. Jadi gelak tawa di kubur ni dilarang. Jangan kita gelak tawa. Bukan saja gelak tawa, bercakap benda-benda yang lalai. Kita sering melalaikan zaman hidup kita ni, waktu hidup kita ni. Sedangkan dekat kubur, berjuta-juta orang merayu-rayu supaya dihidupkan semula. Masya Allah. Hidup semula, tuan-tuan. Pengalaman saya menguruskan jenazah, macam-macam jenazah saya jumpa. Nak menangis rasa ada. Ada yang dalam keadaan peparas yang baik. Sebaliknya pun banyak juga. Ada yang mati dalam keadaan sempurna sifatnya. Ada yang mati kepalanya tak ada, kakinya tak ada. Baru ni yang kes MS17 ni, JAKIM nak perlukan 10 orang untuk dihantar ke TIF untuk menguruskan jenazah. Saya salah seorang yang cari. Tapi mungkin bukan nasib saya. Telefon saya hilang, cicir waktu nak pergi. Saya mengajar di Kota Damansara. On the way ke sana, telefon cicir. Sampai sekarang tak pakai telefon baru lagi. Nombor dah beli dah, nombor yang sama. Dekat Selcom saya pergi, Selcom Center. Tapi telefon tak beli lagi. Jadi orang mencari-cari semalam. Imam masjid ni pun cari juga. Ya, dia mencari juga. Mana ustaz ni pergi tu? Telefon tak ada. Saya tawakal je lah. Tak apa-apa, telefon orang rumah macam tu. Tapi lama sikit, pukul 9 malam baru satu orang telefon, baru dapat telefon Zaujah. Ustaz, telefon daripada petang tak dapat. Kenapa? Kita nak hantar ni pergi ke TIF untuk uruskan jenazah orang yang mati sempas tu. InsyaAllah kata dia. Macam mana sekarang ni? Jadi ke tak? Nak juga ke sana sambil menyelam minum air. Kan? Orang dah bagi peluang pergi ke sana kan? Dia terewak dah ustaz, orang dah pergi dah pun. Tak apalah. Mungkin tak ada. Saya takut juga mungkinlah. Yelah, benda dah berlaku. Kalau misalnya kata saya pergi juga, mungkin mati. Kena tembak pula ke? Tak adalah hari ni. Jadi Allah semua, ini semua percaturan Allah. Wa makru Allah wa khairun makirin. Allah merancang, kita merancang. Penentuan Allah, perancangan Allah juga yang terbaik. Jadi sekadar itulah yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita yang singkat pada pagi ini. Apa yang saya sampaikan ini semuanya berdasarkan secara spontan je, sebabkan saya tidak ada persediaan awal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati ketuan kita. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan fahamlah apa yang saya katakan tadi. Ambilkan iktibar. Tak dapat banyak, sedikit pun jadilah. Tak dapat sedikit, banyak-banyak pun jadilah. Kan? Jadi jangan tinggal semua. Yang paling penting, jadikanlah bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah. Orang mimbar Jumaat setiap hari kata ittaqullah. Tidur. Ittaqullah. Besok buat perkara yang sama. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri. Tak perlu tengok orang sebelah-sebelah. Ini bulan puasa baru ada subuh ni. Tak perlu. Tengok diri kita. Kalau kita ada niat pandang orang sebelah kita dah kata aib, itu dah berkata keji di waktu bulan puasa. Hindarkan perkara-perkara mazmumah, tingkatkan perkara-perkara mahmudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menemukan kita lagi di masa yang akan datang. InsyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf atas ketelanjuran kata-kata. Sekiranya ada salah silap, saya minta maaf juga. Ataupun tegur di hati, saya minta maaf. Semua yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada pihak masjid atas kesudian memberi saya kelapangan untuk menyampaikan tazkirah yang tak seberapa ini. InsyaAllah, mudah-mudahan walaupun usaha yang sedikit ini Allah memberkati. Jadi kita tangguh kuliah kita, tazkirah kita dengan tasbih barah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Kami hancurkanlah segala musuh Islam ya Allah. Kau binasakanlah dia ya Allah. Kau hancurkanlah dia dengan bala tenteramu ya Allah, sebagaimana kau menghantar bala tenteramu ya Allah pada tentera Abrahah ya Allah. Ya Allah, dan kami akan mohon kepada ya Allah perlindungan daripada syaitan ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah perlindungan daripada gangguan jin ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah perlindungan daripada buruk bencana, wabak, penyakit dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, dan kami daripada fitnah kubur, jauhlah kami daripada fitnah akhirat, jauhlah kami daripada fitnah dunia ya Allah. Ya Allah, dan kami sekiranya ada dalam kalangan kami ini ya Allah orang yang ditimpa musibah ya Allah, kau pemudahkanlah dia ya Allah, berilah ketabahan pada dirinya ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami ini orang yang masih belum mempunyai anak ya Allah, kau mudahkanlah dia untuk mendapat zuriat ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami ini yang sudah mempunyai anak ya Allah, kau jadikanlah anak-anaknya soleh-solehah ya Allah. Jika ada dalam kalangan kami ini orang yang masih belum berkahwin, berumah tangga ya Allah, kau cepatkanlah, kau pertemukanlah jodohnya ya Allah. Ya Allah, dan kami sekiranya ada dalam kalangan kami orang yang berhutang piutang ya Allah, kau pemudahkanlah dia untuk melansaikan hutang piutangnya ya Allah. Ya Allah, dan kami sekiranya ada dalam kalangan kami ini orang yang timpa kecelakaan, musibah dan sebagainya, keburukan ya Allah, kau lancarkanlah, berilah kemudahan kepadanya ya Allah, berilah ketabahan dirinya ya Allah, istiqamahlah dia dalam amalannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.